Warahmatullah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila awliyaillahi salihin wal ulama'il amilin wa khususan إلى روح شيخ ناصر الدنجوني حفظه الله تعالى وخصوصا إلى روح شيخ عبد القادر الإندونيسي المنديلي رحمه الله تعالى وخصوصا إلى روح حسن الكلانتاني رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هو سيرة أصعب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Kita sambung muka surat 23, kitab Anak Kunci Syurga. Tengoklah. Kata musannifu rahimahullahu ta'ala, dia kata kelakuan ni dia terjemah daripada lafaz adab. Dia terjemah daripada lafaz adab. Apa makna adab? Adab ni bahasa Arab panggil al-khisalul mahmudah. Apa? Kelakuan yang elok. Itu mana adab. Al-khisalul mahmudah, kelakuan yang baik, kelakuan yang elok. Tu kelakuan. Nampak? Adab bahasa Melayu terjemah dengan kelakuan, yakni kelakuan yang elok. Dipanggil kelakuan yang elok masuk ke dalam jambang. Ni bahasa pio sungguh ni, jambang ni. Kena sah pio sungguh ni, jambang. Kita orang Terengganu kecek jambang. Belah luar tandas. Tu kata lain ni. Tandas. Belah luar kata tandas. Orang putih kecek ke apa? The restroom tu apa? Sama juga.
Rest makna rehat. Room tu bilik rehat. Boleh tidur kan. Tu bahasa restroom tu sama dulu tau. Tanah juga dah. Dah apa beza toilet dengan restroom? Bahasa kelas sikit lah. Restroom. Jadi kelakuan yang elok masuk ke dalam jambang. Tengok agama kita. Daripada sekecil-kecil perkara, agama mari ajar. Sekecil-kecil perkara, agama syarak mari ajar, mari royak. Tengok agama. Sabit tu dipanggil Islam itu syumul. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, agama kita royak habis weh. Royak habis. Nampak? Kalulah sekecil-kecil perkara kita tidak pernah belajar, apatah lagi perkara hak besar-besar. Jadi nisbah orang yang belajar dengan orang yang tak belajar, nisbah kelakuan masuk ke dalam jambang tu tak serupa. Sang orang masuk jambang buat apa? Jarang makan nasi tau. Jarang tau. Tapi bulan puasa boleh ada. Tandah makan nasi goreng pataya bulan puasa. Omoteng boleh ada. Kelakuan orang belajar dengan orang tak belajar masuk dalam jambang tak sama. Kalau nisbah orang belajar masuk ke dalam jambang, tapi kelakuan tak ada beza dengan kelakuan orang tak belajar, hak gini dipanggil ada ilmu dengan tak ada amal. Orang tak belajar masuk ke dalam jambang, orang yang belajar masuk ke dalam jambang. Sepatut nisbah kelakuan masuk tak serupa. Ni masalah serupa ni. Serupa dengan orang yang tak belajar. Serupa dengan orang duk sibuk pagi petang malam cari piti. Kita orang duk belajar ilmu agama Allah. Sepatut nisbah kelakuan masuk tak serupa. Ni kata orang Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu dengan tanpa amal seumpama pokok dengan tanpa buah. Tengok nah. Baik, tengok. Dia kata sunat. Bila sebut sunat, itu kata sunat ni setengah daripada hukum taklifi yang 5. Dia gini weh. Dia hukum syarak ni dipecah 2. Hukum syarak dipecah 2. Mana? Pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Hukum syar'i pecah 2. Alik kiri hukum taklifi, alik kanan hukum wad'i. Hukum taklifi tubik 5. Hukum wad'i tubik 5. Mana hukum taklifi tubik 5? Wajib, sunat, haram, makruh,
Harus. Tu dipanggil hukum taklifi. Hukum wad'i 5. Mana? Syarat, sabab, mane, sah, batal. 5. Gitu. Jadi sunat ni setengah daripada hukum taklifi yang 5. Baik. Jadi kalau kita belajar di dalam ilmu usul fiqh, ilmu usul fiqh diwak mari tu atas kata wajib, sunat, haram, makruh, haruh, diwak mari suti-suti takrifnya panggil. Yo seri royak sekali weh. Apa dia takrif sunat? Royak sekali. Royak sekali sunat. Dia kata sunat. Gapo sunat? Sunat ni kalau kita nak royak secara ilmi, jawab gini: perkara yang dijanjikan pahala bagi yang buat. Perkara yang dijanjikan pahala bagi yang mengerja, dan tidak dijanjikan dosa bagi yang tinggal. Itu sunat. Kalau kita buat mari dalam bahasa Arab tu, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Bahasa Arab tu, perkara yang dijanjikan pahala oleh yang buat, dan tidak dijanjikan dosa oleh yang tinggal. Sunat. Sunat ke apa? Sunat mendahulukan orang. Sunat mendahulukan bagi orang yang hendak masuk jambang, yang hendak masuk ke dalam jamban itu. Sunat mendahulu akan maf'ul. Sunat mendahulu akan kaki kirinya. Nya tu rajak bagi seorang yang hendak masuk ke dalam jambang. Itu domi. Sunat mendahulu akan kaki kirinya. Kirinya seorang yang hendak masuk ke dalam jambang. Baik. Buat sikit betul kaki kiri tu, buat garis sikit. Tulis sikit. Dia kata sama ada masuk ke dalam jambang tu, kita mendatangkan ta'mim, nak mengumumkan lagi masalah. Sama ada masuk tu, sama ada masuk ke dalam jambang tu untuk qada hajat atau tidak. Tak kira. Sunat dahulu masuk ke dalam jambang tu, sunat dahulu akan kaki kirinya seorang yang hendak masuk tu. Sambung lagi. Begitu juga segala tempat-tempat yang hina. Begitu juga segala tempat-tempat yang hina. Mana contoh? Tempat-tempat yang hina seperti ni. Kalau kita tengok Tesco, Giant, ialah ke tak? Ni warna tempat pusat beli belah. Tu dipanggil tempat yang hina tu. Pasar ialah ke tak? Sunat juga dahulukan kaki kiri.
Ni pergi Tesco, Superdry lain ke, ada hajat nak beli barang, kelakuan masuk serupa macam ada mengaji. Oh, excited sangat pergi sogu. Dah duduk cedering. Dah, seorang cedering, seorang kat Kuala Menjai, Kuala Berang. Awak settle pergi Kuala Lumpur sogu. Temu sogu tu nak tak lalu lebah. Oh, settle. Nak beli baju anak ya. Tapi kelakuan masuk, tak ada beza weh dengan ada mengaji. Mana weh? Baik, tambah lagi. Sama lagi. Jikalau keluar seorang dari tempat yang hina menuju kepada tempat yang hina. Mana pula masalah? Jikalau keluar seorang daripada tempat yang hina, mana Tesco, lepas tu menuju kepada tempat yang hina yang berhampiran dengan dia. Keluar Tesco, tapi Tesco Jayeng pula. Sebab apa? Di Tesco tak ada barang tu, kena cari di Jayeng. Nak cari apa adalah barang dia tu. Di Tesco tak ada. Orang kata ada di Jayeng. Mana jadi tepi tu lah. Ni sebab keluar dengan kaki ke apa. Tadi nak masuk, keluar. Hak ni sunat keluar dengan kaki kiri juga, sama seperti masuk. Ingatlah, sunat keluar dengan kaki kiri juga sama seperti kelakuan masuk. Ingat tu. Itu kalau kita keluar dari tempat hina menuju ke tempat yang hina yang berhampiran. Kalau ini pula warna. Buat lagi masalah. Jikalau keluar seorang dari tempat yang mulia, menuju kepada tempat yang mulia yang berdekatan. Ni keluar seorang dari tempat mulia menuju kepada tempat mulia yang berdekatan. Ni mana pula? Hak ni sunat keluar kaki kanan sama seperti masuk. Tempat mulia sunat masuk kaki kanan. Lepas tu kita nak pergi kepada tempat yang mulia pula hak berdekatan dengan ni. Keluar tu pun sunat kaki kanan juga, sama seperti kelakuan masuk. Dia ada bahas dalam kitab Sabila Muhtadin. Dia bahas apa? Bila kata sunat dahulu kaki kiri, kalau pergi melakah kaki kanan, nak masuk jambang, sama ada masuk tu kerana ada qada hajat ke ataupun tidak. Contoh, jawab telefon dalam tandas. Orang ada skandal saya. Skandal kering-kering tengok janda. Orang mau ada. Dia pun masuklah tandas. Bawa sini epu kalang sebenar untuk lupa. Ni epu kok lain ni juga. Mana. Ada skandal wibu kering-kering. Janda. Janda anak lapang. Bui nak lain. Tak cakap orang rumah ada. Pun cakaplah tanda. Dia pergi lakuh kaki kanan masuk. Apa kau? Yusri, kau
Gerah. Betul. Berarti mah waktu lalu. Setuju tak? Ajadah ni kodi ni. Kat nikah tu. Usul saksi lagi ni. Tak mah cedah tu. Yang mana dara. Pilih lagi. Ada kata celak dah tak? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ingat tak? Sedar tak? Kadang-kadang kita tersilap masuk kaki kanan. Sedar tak? Oh, dah biasa dah. Amal berapa tahun dah Yusri? Pokok itu. Pun sedar tak? Saya tengah pergi tu mesremak. Dah, sakit perut nak kecik. Oh, dah berlari dah. Pakai kereta tu dah beri dah lang terus bau langgar. Lari-lari lah nak pergi buat besar lah. Masuk-masuk tu kaki kanan lalu masuk bau. Tengok, dak lalu kita. Lalu dak kita, dak lalu guna dia ni. Tu tengok lagi Jambang. Ada, salah. Kilo. Ada, bau masuk. Dah mana beza kita orang belajar dengan orang belajar. Hak ni, hak semudah ni pun tak nak amal. Tu ajar di ustaz balik. No kecil sekundar semula. Jawabnya belengah habis luar. Ini ingat. Ajar diri buat benda betul. Tekah sesak pun jadi betul tu. Sesak daurah panggil kecemasan masuk ke kiri juga. Terbiasa dah. Dia terbiasa buat benda salah, tekah kecemasan pun buat salah. Ngajar ni kena ajar. Allah bukan haram pun. Tu orang kita tahu dah bukan haram. Nama dah kata al-khisalul mahmudah, kelakuan yang elok. Dia gini, di ilmu banyak tak guna kalau tak ada adab. Banyak ilmu ngaji siapa di di Johor ngaji balik hari dengan bersikap buat ngaji tapi tak ada adab. Tak ada adab. Kelakuan yang elok tak ada adab. Masuk tandah ke gapo, macam godok ngaji tak guna. Lebih baik orang ngaji sikit tapi adab comel. Ngaji tak hanya tapi di ramah lalu nak masuk tandah hidup ramah bagaimana kelakuan masuk tandah, tubuh tandah bagaimana kelakuan tubuh tandah. Tengok orang beramal ada barakat, dipanggil keberkatan dalam amalan. Orang berkat setiap langkah hang dia tu buat dengan ilmu laka. Masuk tandah dengan ilmu, tubing tandah dengan ilmu, nak makan dengan ilmu. Barulah amal ibadat tu berpandu pada ilmu. Amalan buat dengan ilmu. Bukan mayang baik. Segenap diri, segenap perkara buat dengan ilmu. Dia gitu Yusri. Siapa pekat gini, kita buat gapo perkara kita tahu. Aku buat gini ni, kita ni royak gini, kita ni royak gini, kita royak gini. Barulah kita buat tu buat dengan ilmu. Aku buat gini ni, kita ni royak gini. Kita ni royak gini. Jadi kita buat gapo-gapo tu ada panduan. Dah apa sebab masuk kaki kiri? Dah muk dia suruh. Tu buat kat ilmu. Biar ada ilmu panduannya. Baik situ. Satu. Itu kelakuan pertama satu. Dan membaca. Ini atah pada kata mendahulu bagi orang yang hendak masuk. Dan sunat membaca ia orang yang hendak masuk ke dalam jambang tu.
Kalau boleh baca kitab ni tak apa dah ngaji molek. Kitab ni insya-Allah kalau kita faham betul-betul kok lepas pada ainah ni. Dia dah mudah-mudah di complete ada ba'di ada complete untuk asas tu ada. Kalau asas kitab ni budak jin belajar, kitab pun awak belajar. Kitab pun awak belajar. Kalau kitab ni pun, hak kitab ni budak jin belajar, kitab pun awak belajar. Kitab pun awak belajar. Tak jin belajar kitab apa? Terus kitab tinggi selalu dah. Oh, nojak. Tak salah lah idaman penutup ke apa pun, kitab apa yang awak belajar? Bab fiqh ibadat, kitab apa yang awak belajar? Saya dapat laduni. Awak ada. Saya dapat laduni daripada Allah Ta'ala, awak ada. Syarat nak dapat ilmu laduni beramal dengan ilmu sedia ada. Syarat kena belajar dulu. Dan sunat membaca ia orang yang hendak masuk ke dalam jambang tu. Sunat membaca ia orang yang hendak masuk ke dalam jambang tu pada ketika itu. Ketika mana? Pada ketika itu, ketika hendak masuk ke dalam jambang tu. Sunat membaca akan maf'ul. Sunat membaca akan bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Sunat membaca ia orang yang hendak masuk, bukan masuk dah. Faham baik? Baru nak masuk. Bila baru nak masuk berarti kita di mana? Di luar lagi. Dalam dah selok ke? Allahumma inni dalam dah. Bukan. Buat gini pelik orang. Nak masuk tu doa pelik dah orang. Akhir zaman ni kalau buat benda ni pelik. Kata Tok Wali mana mari. Pelik sikit. Kalau tanda pernah tak pergi Sogo nak masuk doa. Sunat kau doa ni masuk. Ke tempat yang hina pun sunat baca doa ni. Depan ni mana kejap agak doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu. Nak gitu, tak kena buat. Kata kau rumah benda apa boleh. Kau tak lah. Tu beza orang buat dengan tak mengaji dengan orang mengaji. Apa malu? Memang kita malu buat baik. Hak dah molek lu tu buat, dak alu apa? Kita orang gini pelik haji. Benda molek alu lalu. Doju geng haji. Lagi kata kang lomo kang dah kang. Wak molek. Dono ngaji ke ngau duduk kang malu pula kang. Dah mudah dak yang molek. Hak dak molek dak lu setara. Pelik tu. Senang aja. Biarlah orang mentertawakan kita pada perkara yang baik. Asalkan Allah Ta'ala pedulikan kita, redha kita sudah. Biarlah nak tahu kita pada perkara yang baik. Asalkan syaitan tidak mentertawakan kita, sudah. Ada orang dia rela biar malu pun. Dia rela malu pada perkara baik. Akhirnya tak pandai siapa ke sudah. Ramai saya temu dia hasrat nak belajar mengaji. Satu ya, malu. Apa malu? Malu ke ustaz, malu ke bini, malu ke anak. Jawab kalau malu sampai bila pun tak pandai. Guna dok ustaz kita nak mengajar mengaji. Lepas tu harilah malu. Malu sangat ngaji. Tenang awak. Malu sangat ngaji.
Dah ustaz, mari baca. Kalau pakcik, kalau ayuh malu, sampai bila pun tak pandai. Buanglah sifat kemaluan awak tu, buang. Tak boleh mengaji ramai-ramai. Cari tempat privacy. Rumah ayah boleh, tak boleh anak pula ada. Dah apa salah anak ada? Kan digeluk kita kan dapat. Ayah tak pandai. Lalu kita malu sangat. Betul ya lalu. Bila kita pandai kan tak masalah lah. Ya ada pengalaman temu kontraktor PT banyak. Dia suka beli barang kalau kereta tu kereta antik-antik. Dia sorak lah pelik dengar kata gitu. Tapi penuh. Dia menyatakan hasrat nak belajar mengaji. Belum diriwayat ada yang malu. Dia jenis gini. Malu asal mengaji. Senang. Dah ustaz kita nak mengaji, malu asal mengaji. Dah gini ustaz, biarlah malu lah. Apa tu? Mengaji lah. Rumah saya. Pergi rumah. Starting main nyanyi dah. Bawa ikrau satu. Bini nyanyi dah bini dia. Ustaz kata dah. Mak menyanyi. Oh biarlah. Benda molek buat ni. Tahu dah ustaz bini menyanyi ya. Anak awak kok nak dah. Apa dengan anak dia kok nak. Ngajilah, ngaji di atas. Anak ni mari tu ketempat pada kapok. Kata dah masuk. Sampai bagi. Bekeng ayu anak nak masuk nak manja. Ya anak ni kan jodoh nang. Hak 5 tahun tu. Masuk. Kena tepuk balik. Ayo ngaji kerok. Kata sebab gitu kan anak biar masuk dah boleh nyanyi kata. Abang agak apa sih kau? Anak igu orang ayah dia. Ayah lah umur kat 55. Lidah kerah ketung. Sebut A tak boleh, ba tak boleh. Belang-belang sebut belang nangis. Tua. Dia kata bodoh aku kata. Dia kata apa ke? Bodoh aku kata. Tengok kata mujuk Tuhan sedot demo. Tu nangis. Belah aku esok umur mikir mati weh. Tengok. Ya kira setahun lebih. Iqra barulah di setahun lebih gua. Khatam Iqra. Lepas tu naik Quran besar. Gitulah baca kakak gitu. Kita wi khatam dalam bukan khatam, baca comedah, baru tekan. Ikut bacaan tajwid. Nening di pulau bawa orang di lokal. Di pasal ke pekerja-pekerja dia. Kata malu ke aku bodoh demo ni. Ayo ustaz percaya. Sungguh dia bodoh tu ni. Terus demo ni ngaji. Pas seorang lagi. Alhamdulillah. Tak apa lah kebayar. Mengaji tengok. Dia aja besar kan ustaz bukan 8,000. Dia bayar. Peti ada asbab dipandang bawa orang pula ngaji. Suka lah. Tapi masalahnya kau main sokmo ustaz kau gemuk. Dan orang kau nak faham ngaji dia makan sokmo. Dah ustaz dia makan apa ni? Kenyang. Ustaz kenyang gitu ustaz dia makan tu. Pergi juga. Kau kecianan malam boh buat ni. Pergi kedai sedugar punas minyak. Maka sekek kata ustaz pinggang lagi, pinggang lagi. Ustaz ni bukan gemuk, dia sihat. Tu masalah gini kan sini. Kena ramai orang kot makan semua. Ada aja makan di ustaz ni. Ada kelas. Ustaz ada kelas semua. Dan orang pun ni makan semua. Sebab tu ustaz ngajuan dangan. Makan kali sehari di tengah malam makan kedai lapau. Atau ustaz dia dikecualikan. Dia orang special. Dia orang ajak tak terima kan rasa hati. Semalam orang wibu kasi minyak buku.
Ustaz 2 hari. 2 buku terus. Dan ustaz sorang je makan. Tak makan pasti bahan 2 buku habis kan. Tak ada sahabat apa. Ni aku nak cakap ni. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ingat, sunat baca ni ketika nak masuk. Berarti kita ada di luar lagi, bukan dalam dah. Luar lagi. Baca hak ni. Lepas baca hak ni, nak masuk tu, dahulu kaki kiri. Cara dia ni agama ajar, agama ajar. Apa hikmah laku kaki kiri? Wallahu a'lam. Apa hikmah? Semata-mata amrun ta'abbudi, tunjung taat perintah Tuhan sudah. Hikmah ada hikmah dia tak tahu. Arti bismillah Allahumma inni ila akhirih. Bismillah, dengan nama Allah aku masuk. Wahai Allah, asalnya Allahumma, min di belakang tu dipanggil min ganti daripada huruf ya. Asalnya ya Allah, asal dicabut huruf ya, tukar dengan huruf min, jadilah Allahumma. Wahai Allah, ya Allah, bahawa aku menuntut pelihara, menuntut perlindungan dengan dikau daripada segala syaitan laki-laki dan segala syaitan perempuan. Baik, kalau kita fikir sini, nisbah terjemah kita kerti tak? Hak ni budak tadika kerti. Siap terjemah lagi tau. Satulah hak terkesan, didikan pasti. Dengan didikan tadika yayasan, budak berkualiti. Dan ni ayah jadi anak murid rumah, anak praktikal jadi cikgu sekolah. Nak makan tak lari, anak dia atas kursi tu. Murid, akak tangan. Akak. Dia cakap, saya sekolah. Dia makan, bi, doa dulu. Tok semula. Masuk. Klik baca. Panjang dia baca. Lepas tu terjemah pula. Allah terjemah. Dengan nama Allah. Ikut. Dengan nama Allah. Ikut etek. Oh, tengok. Tu. Bahagia. Anak lagu tu. Nasuh tandah pula. Abi. Dia. Doa. Ubik pula. Tengok. Tuhan kata seorang anak jadi cikgu untuk kita. Kita rasa hebat dah. Kita ajar acah hari-hari. Anak ajar pula. Tengok. Segang kan. Kelakuan Tuhan tegur dengan seorang budak. Sebab tu, kalau budak diraja gapa-gapa, sahiku lah, dengar. Kena molek terjemah ni tak erti. Doa pakai baju tinggal. Budak erti. Komang kita. Komang. Dia ambil mikrofon laku. Bi, mikrofon. Dia pun pasal tu kebel rumah baca. Dia latih cara sekolah. Surah hingga apa? Surah sampai ke surah At-Takasur hingga apa dah? Hingga apa? Suruh kita jadi ustazah. Habis jadi ustazah. Cek. Belak dia tu. Ingat. Didik kita. InsyaAllah. Ingat tu. Ingat tak ni? Bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ini ingat dah terjemah Melayu tu, ingat tu. Dengan nama Allah, ya Allah, aku
menuntut perlindungan, menuntut pemeliharaan dengan Engkau ya Allah daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Amin. Sebut tandah. Masuk tandah tu pula ada ayat sini. Sunat kita menutup kepala dengan sesuatu. Orang dulu kan dikilas kain atas kepala. Tak betul tak? Dikilas kain tolak atas kepala. Bukan saja. Tu adab. Tak ada. Sekarang tolak, cebok jadi. Taruh atas kepala. Asal dia nutup. Sebab tu setengah-setengah surah itok topi, tepi tandahan lah. Tepi, topi. Ayalah kata, sunat lah. Yang betul. Kena buat attack kita surah kita buat attack. Jangan tok nyebok pula sakut atas tu. Kenapa ustaz nyebok? Tok atas kepala. Sunat gitu. Ambil suket ke apa kan, pakai. Pakai atas tu. Habis itu tu dan sunat ini kelakuan yang ketiga. Dan sunat mendahulukan ia orang yang hendak. Sunat mendahulukan ia orang tadi akan kaki kanan. Bila sunat mendahulu akan kaki kanan tu? Pada ketika keluar. Bersalahan dengan hukum masjid dan juga tempat mulia. Masjid, tempat mulia, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Tempat hina, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ajar diri. Kalau tersilap masuk dengan kaki kiri dalam masjid, undur balik. Ajar diri. Hina diri kita, mu ni benar sungguh. Ajar diri tu. Ustaz saja pandang ajar orang muda beramal apa hati. Undur. Cela dia tak salah. Benar cela diri sendiri. Sebut nama sendiri. You seri mu sedar dak mu bodoh. Dia benar aja. Tak nak hati. Orang nak tegur kita ada berani. Mu ustaz pi nak mana tegur mu? Ada nama. Kalau tidak sedar ngopak dia sendiri ya. Kau dia sendiri. Mu ni nak pandang ustaz. Ada orang pandang sangat muda orang berapa? Bola hati gitu. Sedar tu. Bingat semua kita. Benar ke tak? Tak benar. Amal. InsyaAllah sekurang-kurang dia kesedaran. Dan membaca. Dan sunat membaca ia seorang mengiringi keluarnya daripada jambang tu. Sunat membaca akan ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Sunat membaca tu sunat membaca tu mengiringi keluar kaki kanan. Badan kita dah sebahagian di luar dah. Kaki kiri pak kat air. Kaki kanan sebahagian badan di luar dah, kaki kanan badan sebahagian di luar dah. Kaki kiri keluar pula mak. Allah dah. Ghufranak. Bacalah dah. Alhamdulillahilladzi adhabal anni adza wa afani. Tengok terjemah. Arti ghufranak alhamdulillah ila akhirih tu.
Aku tuntut akan ampun engkau. Aku tuntut akan ampun engkau. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan ia Allah daripada aku tu, menghilang akan yang cemooh dan menolak ia Allah daripada aku tu, menolak akan yang dibenci. Ini doa ketika keluar. Ini nama, insya-Allah nama. Baik. Riwayat sini tak banyak. Kalau riwayat lain ada, tambah lagi. Riwayat sini 4 adab, 4 kelakuan. Baik, hak kelima tambah sendiri. Jangan bawa ke dalam jambang akan mushaf. Apa mushaf? Ni. Mushaf ni suti Quran ni. Jangan bawa ke dalam jambang akan mushaf dan sesuatu yang tertulis di atasnya nama Allah, nama Nabi, nama malaikat. Jangan bawa masuk ke dalam jambang mushaf. Jarang bawa Quran. Atau sesuatu yang tertulis di atasnya itu nama Allah, nama Nabi, nama malaikat. Contoh piyuh ada kan? Hak tu ukir kalimah la ilaha illallah tu. Hak tu tak dilarang bawa masuk. Dilarang bawa masuk. Ni ada. Oh dia ni tak bergaluh, tak jaga. Tak mengaji tentang kelakuan masuk jambai, tak mengaji. Kena molek baju ada tertulis nama Nabi, misal ada nama-nama malaikat, misal dilarang bawa masuk. Dilarang bawa masuk. Ada. Lepas tu orang duk bahas sikit, apa hukum bawa mushaf dan sesuatu yang tertulis nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, buat masuk dalam tanda apa hukum? Pakai piyah terukir nama kalimah-kalimah Allah, nama Nabi, nama malaikat, baju ke gapa ke, buat masuk dalam jambang, apa hukum? Hukumnya makruh. Makruh. Melainkan dibimbangi mushaf atau sesuatu yang tertulis nama Allah, Nabi, malaikat tu, dibimbangi terkena najis, hak tu dibolehkan. Asal hukum bawa masuk mushaf dan sesuatu yang tertulis nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, asal hukumnya makruh. Malaikat ada kebimbangan takut terkena najis. Mushaf takut terkena najis, atau sesuatu yang tertulis nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, piyah kita misal, kalau kita lock luarkan takut terkena najis. Ketika ada kebimbangan sebegitu, maka dibolehkan. Ini kata setengah pandangan yang mengatakan makruh. Kata Syekh Azra'i haram. Kata Syekh Azra'i bawa Quran masuk tandah
atau bawa sesuatu yang tertulis nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, kata Syekh Azra'i, kata haram. Malaikat ada darurah, lain cerita dah. Malaikat ada darurah. Walhasil khilaf. Bila khilaf, maka kita di awal lagi, tutup di awal lagi dah, jaga hal ni. Kalau handset, misal tengah-tengah duduk qada hajat, bunyilah handset suara Quran. You hitung Quran, ingat. Itu pun sama juga. Bunyi yang Quran. Kalau boleh kok silent lah. Ataupun depan latah, senang. Depan latah, oh senang, ya lu. Jaga. Mana tasbih? Patut tak mana tasbih? Ada masalah lah baik. Jangan dedahkan benda tu pada dalam tanda hal. Dalam kitab fiqh, cicing hak terukir nama Rasulullah. Dak, jangan kita biarkan nama Rasulullah tu buat masuk dalam tanda. Buat apa ni? Kau pusing, tutup ini. Yasin. Yasin kalau boleh jangan bawa masuk sesuatu daripada Quran, sesuatu yang tertulis dengan nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, jangan bawa masuk. Masuk juga tu kata khilaf tu. Pandangan, setengah pandangan kata makruh, setengah pandangan mengatakan haram. Walhasil di awal lagi jangan bawa masuk. Nak hukum ceramah, nak ihtiyat, jangan masuk. Suruh orang jaga ihtiyat, si jaga malai. Tak ada lain dah ustaz, kata lu kan hilang. Hilang lah cerita. Ada darurah tu dibolehkan. Jika ada orang ada boleh pegang, kita nak ceramah, dalam ambil kita ni ada Quran, ada Yasin, biar pegang ihtiyat. Tak ada orang ada ustaz, kita seorang tak luar kan hilang. Dalam bil ada Quran, ada duit, ada belaka, dibimbangi begitu, barulah dibolehkan puasa. Hak kata makruh tanzih. Makruh tanzih. Makruh tanzih. Tengoklah nak kitab benda gini. Tengok dalam kitab fiqh Islami wa adillatu. Makruh tanzih. Baik, tu hak yang ke-5. Tu dalam kitab-kitab sunat juga ada sepatu. Sepatu kan sepatu. Tu sepatu tu kok nama kumpulan sepatu. Sepatu tu selipar. Sunat ada. Dalam kitab yang lagi, yang kitab banyak bahas. Sunat tak dialaskan kaki dengan sepatu. Ataupun terompoh. Terompoh tak terompoh. Rakung bunyi. Terompoh. Tu pun hilang kot atas tanda. Aku alik. Dah lipas kena bahan dia orang. Bahan lipas saja terompoh. Tengok perangai kutu. Tu banyak lagi lah nak bahas. Tu cukup di situ. Lepas tu macam mana pula dengan sembang teka begok. Mu tak bilang. Begok. Tengok cara memang tu bilang. Tu bilang sebelah tu tanda. Itu imam masuk dah. Mu tak bilang. Buat apa? Begok tak ada tanda. Apa hukum tengok sanyak keratang semula tu. Segi tu segi. Yang keenam, jangan berkata-kata ketika qada hajat.
Jangan berkata-kata ketika qada hajat. Masuk jangan berkata-kata ketika qada hajat ni, ketika keluar tahi pun jangan cakap. Tekah tubik air keting jangan cakap. Gitu. Ketika keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, tekah tengah keluar tahi, jangan cakap. Tekah tubik air keting, jangan cakap. Sebab apa? Kerana hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Melainkan kerana ada darurah. Tak apa, kita nak masuk dalam tandas, nak kencing, tengok ada ular masuk dalam tambah tu, tandas tu bila. Tok bila, ular. Tok bila pun khabar tahan, pegang kita. Tu tak makruh. Sebab ada darurah. Tak ada darurah, sembang tekah bega, tekah kencing tu makruh. Tengok gitu Cik Mah. Korang. Dan mana pula kita cakap nyembang bukan tekah tubuh tahi lah. Berok siap dah, kencing siap dah, cakap juga. Adakan makruh? Berkata-kata ketika tidak keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, maka hak tu tak makruh. Makruh ketika keluar nadi lah, bagi cakap. Baik. Tapi walaupun begitu, ada pandangan ulama kata sebahagiannya haram berkata-kata ketika nadi tekah keluar. Kata setengah ulama haram cakap, kata setengah kata makruh. Jaga-jaga. Ada juga jenis orang main manggi. Kita tengok berak, abai tanah, tengok berak, tengok tahi, tengok semua tubik je. Dia cakap gitu je pak. Gitu tu baik dengar tau, panggil dia lelaki tau. Apa lah berak tu salah lelaki tu. Dia ada je ibu. Benar. Mek panggil tukang berak, benar tak? Suruh pergi kedai beli sayur, benar tak? Ya malu. Go. Baik dia sekali kedai tak para anak itu boleh ke bini. Suami senyap dalam, awak dia dalam. Bunyi lepung tu dengar berak tu. So cakap ingat. Ada jaga weh, kita orang belajar ni jaga malai. Sama dengan kalau buat dua makruh, masuk kaki gigi, masuk tu bisa rokok. Tu buat nana tu tu. Jadi makruh tak haram lagi. Masak. Banyak orang ramai. Masalah hisap rokok tu, di masalah berlaku khilaf di ada ulama isap benda-benda yang terbakar ni. Tapi kita ambil keputusannya, kalau kita ada isap rokok, so isap. Kena isap juga, jaga adat, jangan isap pengalaman sudah. Tapi ada orang kata tak sedap ustaz. Kalau kita berak, dah isap rokok, dah feeling. Ulo. Ramai. Isap pada orang tu. Dibalut rokok lu mana apa? Berak. Isap rokok lah. Pusing gitu lah. Tak faham kenapa sedap tau. Ke aroma tahi tu sedap tu dah. Tak tahu lah. Ada orang macam gitu. Baru ada zoom ke ada zoom. Ada juga. Ada cerita lah. Satu cerita ada ni cerita tu. Ada cerita tu sama lah. Dia nak pergi mana sepeda dah tandas tu, pokok gudang karang. Atas kan ada benda ke tandas tu kan, sepeda nak berak masuk, sokok dalam ni. Lama kan dalam tu. Aku buat asap. Adalah. Ada saing kata.
Dia buat guna. Dak sedap aja, dak lawah dia kata. Isyak tu lawah. Baik-baiklah jaga adat macam ni. Baik, wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Tengok sikit masbuk muafiq sikit. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Muka surat 8. Untuk menjadikan sembahyang berjemaah itu lebih sempurna. Untuk menjadikan sembahyang berjemaah itu lebih sempurna, diperturunkan sedikit panduan untuk para imam. Di antaranya yang pertama, jangan menjadi imam jika para makmumnya kurang senang terhadapnya atau tidak bersetuju kepadanya imam. Hak ni nisbah surah masjid ila lain. Kalau surah, jangan atas seorang tu nak jadi imam sedangkan orang belakang tak suka ke dia, tak berkenan ke dia. Tak berkenan tu bukan tak berkenan dengan turut hawa nafsu. Tak kerana tak kenang tu imam, tidak semak, tak boleh jadi imam. Tu tak boleh tu. Bukan masalah tak semak, masalah tak berkenan kerana ada kecacat cela di dalam agama. Contoh seorang tu fasik. Jadi puak-puak makmum tak berkenan atas tu imam fasik memang jadi kaki nombor panggil. Naik juga sembahyang sah di makruh. Nah, kita orang belakang turut tu imam fasik tu pun sah sembahyang tapi makruh. Satu. Yang kedua, jangan naik ke hadapan menjadi imam kalau ada di belakangnya itu orang yang faqih daripada seorang. Apa dia faqih? Faqih ni orang yang faham hukum hakam. Kalau sejik tu nak warna dilantikkan, keturut jadual lah tu sejik. Kalau surah lain. Kalau orang belakang ada orang faqih, orang yang pandai hukum hakam, kita orang belakang ni jangan naik. Kalau orang belakang ada orang faqih, tolak dia dulu. Kecuali orang yang faqih itu enggan menjadi imam. Tak apa. Misal ada adilah kita, dia orang pandai, hukum hakam. Adilah timah menaik dia enggan jadi tu imam, tolak kita. Apa? Kalau adilah dia tak ada royak pun tak ambuh, kita mari-mari naik lalu. Sedangkan orang belakang ada orang faqih, jangan. Dia aula dahulu orang faqih. Dalam bab sembahyang jemaah, hak mula-mula bukan orang sedap suara, orang yang faqih. Orang faqih ni dia tahu sembahyang dia ni sah ke tak sah ke lagu mana, dia tahu. Orang yang suara sedap kadang tak faqih hukum agama, bab sembahyang tahu, takbir di awal lagi dah tak tahu betul salah. Aula orang faqih bab sembahyang jemaah
Dia seri. Suara tak sedap ni pun. Tapi dia baki. Ni nombor 1. Tolak ilu. Dia tak apa, tak apa. Barulah kita naik. 2. Nombor 3, bila menjadi imam, hendaklah ia seorang tadi berikhlas kepada Allah sebagai seorang yang menunaikan amanah Allah. Hak ni mestilah atas imam dia kena ada ikhlas. Semayang dia kena ada ikhlas. Tapi jangan pula gitu duk orang imam makan gaji dak ikhlas. Jangan. Masalah terima gaji dalam pekerjaan agama harus. Jangan kau sak gi semayang nak pitih. Jangan. Rubuh buat kerana Allah. Buh situ. Semayang tu buat kerana Allah. Ikhlas kerana dia. Tak situ. Kalau semayang jemaah jadi tu imam, dikosak kalau dak sabit gaji aku dak hari. Jangan. Ikhlas je. Kerana dak gaji dak hari. Sehari aku makan dak gaji. Mari ni sebab gaji. Tu semayang sebab gaji. Dak ikhlas tu. Semayang biar jadi imam dia kena ada sifat ikhlas kerana Allah. 3 dak ayat ni. Keempat, sebelum mengangkat takbiratul ihram hendaklah, yakni sunatlah ia seorang imam memeriksa saf supaya rata. Baik. Sekurang-kurang imam sebut betulkan saf, rapatkan saf paling kurang. Yang afdal tu imam berpaling kepada jemaah, sebut betulkan saf, rapatkan saf. Kalau ada ahli jemaah saf tak betul, imam pergi perbetul. Tu yang afdal. Cuma masalah betul saf nak tu sikit. Ada orang yang dia post dalam Facebook, dalam WhatsApp cara betul saf kaki temu kaki dah. Ada kan? Tu salah. Salah. Kaki temu kaki papak ni. Lepas tu senggang pula kapak gini. Salah. Dia mengaji ikut YouTube, ikut WhatsApp. Masalah betul sah, pertama bahu bertemu bahu. Kaki kita sunat jarak sedekah. Jarak sedekah. Dan jangan ada di antara kita dengan orang sebelah ni satu ruangan yang teluh muat masuk orang ketiga. Kita semayang jemaah, diri sunat sedekah. Hak ni sedekah. Lepas tu pula jangan bagi ada tengah kita ni satu ruangan kosong yang teluh muat masuk yang ketiga. Sekarang kita semayang kaki sedekah. Hak ni sedekah gitu. Belakang wi sama tumit. Tumit ke tumit? Kalau lah nak wi sama, nak wi berapa, nak kakek mana? Dah gitu. Kakek makro. Ada tepek stiker di surah tu. Sob tu. Ia papak kaki, papak patu. Ini papak dah sini, dah gitu. Salah dah. Apa dak gambaran? Soh kaki kata berapa dah. Ini kaki gini. Ini kan ni. Dia sedekah ni tu. Lepas tu hak ni papak belah ni kaki dia. Lepas tu ini pula papak gini. Salah aja dah. Tak betul ke tak? Dia masing-masing jarak sedekah. Sedekah. Masalah sah ni tumit belakang. Mazhab Syafi'i kira tumit. Setengah mazhab kira buku lali. Tumit belakang. Wih sumpah. Betul sah tengok tumit. Bukan betul piah. Betul sah tu betul piyah.
betul sah, baling belakang, tengok tumit rupa tak. Lepas tu tepi je kesok sikit biar bahu comel mayang tu imam tu. Dan nak tegur sikit, tugas betul sah imam, bukan Tok Bilal. Kalau kau makan sah Allah tu. Tok Bilal bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Qomat dia tidak sunat qomat ni nyaring seperti azan, tidak sunat. Di qomat dia sunat cepat sikit pada azan. Dan iqamah ni suara slow sikit pada azan. Ni geber. Qomat atau azan. Lagi pula qomat, Tok Bilal jangan ambil alih tugas imam. Sah. Tu tugas imam. Sah tu imam, bukan Tok Bilal sebut kita. Betul sah tu imam, bukan Tok Bilal. Ada tak pasal sah Allah tu. Kau dah ngaji dah. Dan masalah satu lagi masalah apabila imam suruh Tok Bilal qomat. Iqamah kuasa mutlak imam. Imam suruh Tok Bilal qomat, dia wajib kena qomat. Dak ustaz ajak orang mayang belakang. Dak erti tu. Dak erti. Dak ngaji bab fiqh dah. Dak orang belakang pergi mayang ah. Dia lewat masuk, tengoklah. Kalau dapat kadar masa, dia ramah baik. Dah dapat orang masbuk je apa. Dibahas dalam kitab fiqh. Kalau Tok Bilal qomat tanpa izin imam, adakah sah? Dibahas dalam kitab Sabilah, berlaku khilaf ulama, setengah pandangan mengatakan tidak sah. Sebab iqamah kuasa mutlak imam. Kata setengahnya sah. Walhasil iqamah kuasa mutlak imam. Nening dia sedih di waktu timing dah 10 iqamah. Itu dipanggil menyerupai izin imam. Kan letak 10 minit kan senang ni mesyuarat ramai-ramai. Asyik mesyuarat kata subuh 15 minit baru qomat, semayang lain 10 minit. Oh ni imam setuju tau. Alat tu boleh. Dipanggil menyerupai izin imam. Tak ada masalah. Kalau surah, siapa yang suruh qomat di imam. Qomat. Yoi qomat, tidak imam. Mu suruh orang qomat, mu imam lah seorang dah. Dirti. Kau nak benar dah. Dirti dah ke tu. Ini dirti lagi. Nak banyak lagi nak wayak bab iqamah. Bab iqamah dah. Tu. Yang kelima, imam hendaklah, imam sunat mengangkatkan suara ketika melapaskan takbiratul ihram. Imam sunat mengangkatkan suara ketika menyebut takbiratul ihram. Dan juga apabila menyebut takbir perpindahan, dipanggil takbir intiqalat, takbir pindah hukum. Rukun fi'li kepada rukun-rukun yang lain. Baik, imam dia nak semayang berjemaah, sunat dia sebut kuat sikit. Imam sunat sebut takbiratul ihram kuat sikit. Paling kurang didengari oleh sah yang pertama. Hak ni tak dengar terus ni. Tak dengar terus makruh. Sebab apa? Sebab payah makmum nak ketahui pindah gerak geri imam. Dah sudah sujud dah. Bila sebut lah.
Imam kuat suara. Allahu Akbar. Satu. Kemudian nak pindah takbir rukuk, imam kena kosak zikir. Daripada diri kan nak rukuk, Allahu Akbar, kosak zikir. Kalau sekira tak ada kosak zikir, batas sembahyang imam. Adakah kena sebut sama, kena ingat sama? Jawabnya, setiap kali perpindahan rukun, paling kuranglah hati tu ada ingat kata setiap gerak ni zikir. Ataupun nak mudah, di awal lagi takbiratul ihram tu, kita niat serta kita katakan, dan segala takbir intiqalat aku kosak zikir belaka. Ada masalah. Jadi tu imam ni kena reti mana gini. Kalau ada tak, sembahyang sajalah. Ni Tok Guru saya nasi sama ni kena kosak zikir. Ni kosak zikir panggil. Kalau kita orang panggil sembahyang berjemaah nak rokok tu, kita kosak zikir serta bagi tahu. So tak mayah jawab. Kepu. So tak? Kosak zikir serta nak bagi tahu. Sah tak? Tak ingat. Sah. Kalau setiap kali nak pindah takbir rukun, dia kosak nak royak korang, sah tak? Itu batal. Dia nak pada diri nak rokok, lepas tu daripada tidak nak sujud kan sebut Allahu Akbar kan, mari takbir pindah rukun dipanggil. Kena kosak zikir. Kosak zikir atau kosak zikir serta nak bagi tahu. Ini sah. Kalau kosak, tak ada kosak gapa-gapa, atau kosak nak royak orang sahaja, ni batal. Tu imam ni reti nak begini. Kalau tak lah, saja. Baik. Yang keenam, wallahu a'lam. Itu semula. Ni pun nak habis dah ni. Sebab bila masuk bab muafiq masbuk, memang kita akan beri penekanan. Dan kemungkinan kita akan buat praktikal lakonan bab muafiq, bab masbuk. InsyaAllah lah. Kita tak payah mana. Baik. Ya. Kalau imam suruh qomat. Tu kaedah lagu tu. Bak yang mari misal. Lepas tu dia qomat. Jauh Ustaz Romayang. Dia erti dah. Padahal boleh tunggu ya, tapi kaedah lagu tu. Ni erti bab tu. Nisbah kalau orang yang belajar senang. Dia usah orang mayang belakang kejar kau lagi. Dia erti peraturan, dia erti. Kalau ustaz kelapa ustaz orang mayang lah kita kelima macam gitu. Ini masuk komat dah. Nampak tak? Asmullah tu. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'li ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah malam ni kita Risalatut Tauhid. Malam ni insyaAllah.